Okey, dan kita mutekan semua orang. Tetapi walau macam mana pun, kalau tuan-tuan ada soalan, boleh bertanya bila-bila masa ya. Unmute-kan, lepas tu boleh bertanya dalam masa sampai 7.45 ya. Kita cuba berkongsi dalam sampai 7.45. Kalau lebih pun 2-3 minit lah ya. Kadang-kadang terlebih juga nak untuk menghabiskan bahasan tu ya. Minggu semalam, bukan minggu semalam, hari Jumaat ya. Saya tak sempat nak habiskan perbahasan tentang ayat yang ayat terakhir kan. Yang ayat terakhir, ayat yang dalam kes ke-50 tu hari tu ya. Okay, mungkin hari ini saya akan kongsikan sikit tentang ayat tu untuk kita belajar mengenal kalimah ya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita mengucapkan syukur lagi kepada Allah SWT. Ya, minggu ni kita sambung dapat bersama lagi untuk bersama berkongsi untuk memahami Al-Quran pada masa yang sama. Dalam proses kita ingin memahami Al-Quran tu, kita cuba belajar mengenal ya kalimah-kalimah di dalam Al-Quran tu. Sekarang kita masih lagi berkongsikan semua kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar, iaitu Qaf, Waw, Lam, dan kata dasar Qaf, Alif, Lam, Qala ya. Kata huruf akar ni ialah Qaf, Waw, Lam. Kata dasar Qaf, Alif, Lam. So bila kita bercakap tentang huruf akar, kita kena pairkan dia sekali dengan kata dasar ya. Kalau tidak, dia tidak bererti apa-apa ya, sebab huruf akar tu kita nak mengenal kata dasar dia. Kata dasar baru ada makna. So huruf akar tidak ada makna lagi ya. So bila kita dapat huruf akar tu, cari kata dasar dia ya. Dua-dua Quran yang saya bagi tuan-tuan berkongsi itu, tafsir dan perkata dan juga korpus tu boleh membantu kita ya untuk mencari kata dasar dan juga huruf akar ya. So saya kongsikan sekali lagi skrin senarai. Dan kita berada di terakhir hari itu. Kita menyentuh di kes yang terakhir di muka surat pertama ni, ialah apa? Qaula di sini, iaitu ayat 22, 22. Kalau kita nak tengok ayat tu dan juga surah tu ya, kita tekan betul semula ya, tekan di mana? Di sini yang dia ada beri pengertian tu ya, boleh tekan di situ. So kita akan boleh lihat ayat dia yang ni ya, fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibu qaulazur ya. Itu so kita nak tahu, kalau kita tak ingat ke surah dia ni, kita tekan di sini, dia bagi ayat tu, kita dah akan tahu surah dia apa. Surah Al-Hajj ya, surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Kalimah qaula ni ialah kalimah yang ke-23 di dalam ayat tu, bermakna ayat tu panjang ya. Itu ini ayat di bawah dia. Ni dia. So ayat tu bermula dengan zalika wa may yu'azzim hurmatillah ni ya, tetapi untuk kes tu dia ambil di hujung saja daripada sini, fajtanibu rijsa minal awsan. Ini sajalah ya. Okey, sekarang ni hari itu saya tak sempat nak menjelaskan, iaitu sekali lalu kalau kita tengok ada 2 kalimah kata nama di sini yang menyebabkan qaula ni menjadi maf'ulun bih ya, di objek.
Kalimah yang direct ialah yang ni lah, wajtanibu ni ya. Wajtanibu inilah kalimah kata kerjanya yang membuatkan qaulun menjadi qaulan. Lepas tu qaulan tu bertukar kepada qaula yang tidak ada tanwin. Adalah disebabkan oleh kata kerja di sini ya. So cuba lihat kata kerja ni dia sama saja ya. Yang ni fajtanibu, wajtanibu, kata kerja yang sama, beza dia ialah sini fa, sini waw, itu saja beza ya. Ya, ni fa istinafiah ya, dan sini waw ya atifah. Ya, waw atifah sebab dia nak menambah arahan di sini dengan arahan kedua dalam bentuk yang konteks yang sama, iaitu fi'il amar ya. So sekarang ni hari itu saya kata wajtanibu, kalau kita tengok dia punya tulisan dia, ejaan dia hampir sama dengan fi'il madhi ya. Fi'il sama dengan fi'il madhi. So macam mana kita nak mengenal sama ada dia ada fi'il madhi ataupun fi'il amar ya. So kalau saya bandingkan ya, fi'il amar ambil ijtanibu ya dengan fi'il madhi, tuan-tuan tengok lihat ya, saya dah typekan kat sini. Itu beza dia. So soalannya macam mana kita nak mengenal sama ada dia adalah fi'il amar ataupun fi'il madhi ya. Okey. Yang ini adalah fi'il amar, bermakna dan kamu semua jauhilah. Ijtanibu tu bermakna jauhilah ya. Janabah ya. Janabah menjauhkan ya. Jadi ijtanibu adalah fi'il amar ya. Okey, sini sepatutnya walaupun waw tu ada baris atas lah ya. Letakkan baris atas. Waw ni ada baris atas. Okey. Okay, saya letakkan dalam bracket ya. So yang ni adalah fi'il amar. Fa ain lam hamzah qata mim ra. Sedangkan yang ni adalah fi'il mudhari'. Fi'il madhi. Fa ain lam mim alif dad ya yang tidak bertitik madhi. Itu dia fi'il madhi. Satu fi'il madhi. So tuan-tuan tengok ya. Okey. So in the first place, macam mana kita tahu dia fi'il amar? Okey, iaitu kita boleh gunakan korpus Quran tu yang sama. Kita pergi ke ayat tu di dalam word by word. Ya, kita pergi ke sini. Dan tadi kita pilih apa? Surah ke-22. Ayat ke ya, kenapa tak ada pula 30 ni? Biasanya ada. Okey, kita cuba sekali lagi tempat lain. Word by word. Okey, 22. Al-Hajj 30. Okey ya, ni dia. Wajtanibu ya. So dia membantu kita memberitahu dia adalah fi'il amar ya. Di sini tulis fi'il amar. Okey. So kita boleh confirmkan dengan ni dia adalah fi'il amar. So persoalannya kalau kita tengok kalau kita dah mahir, kita boleh tengok di sini. Kalau kita tak mahir,
kemungkinan kita akan tersilap dengan fi'il madhi, ya. Okey, so tengok balik fi'il amar dan fi'il madhi, apa beza dia? Beza dia non saja, ya. Non saja. Non satu baris bawah untuk amar, satu baris atas. Kenapa? Sebab ini adalah kalimah yang jamak. So bila dia jamak, dia ada waw alif ziyadah di ujung tu. Dua-dua ada waw alif ziyadah. Ya. Kalau dia mufrad, dia akan nampak jelas. Ya. Okey, saya tuliskan mufrad dia. Ya, yang ni jamak. Kalau mufrad tak ada masalah. Mufrad tu kita boleh nampak jelas, ya. So, mufrad dia macam ni. Okey, mufrad kita buang yang ni. Jadi dan ba tu kita tukar kepada sukun. Sebab dia amal. So kalau amal dia jelas, senang. Tak ada wajtanib. Ni mufrad, ya. Mim, fa, ro, dal. Ini mufrad. Kalau mufrad, okey, tengok sini mufrad dia apa? Kalau madhi, so dia ambil yang sama di sini. Kopikan dia ke sini. Ya, taruhkan. So mufrad dia akan jadi macam ni. Ba tu mengambil baris atas. Okey. Ya. Okey, cuba tengok, ya. Kalau kalimah tu adalah kalimah singular, maknanya fa'il dia singular, kita akan nampak jelas, ya, iaitu ba baris hadapan, sebab fi'il amal i'rab dia ialah majzum. So majzum bermakna huruf yang terakhir ba tu mengambil sukun. Itu kita tidak ada masalah lah. Wajtanib. Okey, untuk seorang. Kalau untuk madhi, kalau untuk seorang wajtanaba, ba mengambil baris atas, kerana i'rab bagi fi'il madhi ialah apa? Bil fathati. Maknanya huruf yang terakhir tu mengambil baris atas. Ya. Tetapi yang tadi dia jamak, ya. So jamak dia mengambil wajtanibu. Dia dimasukkan waw alif ziyadah. So apabila dimasukkan waw alif ziyadah, ba ni kena baris hadapan lah. Sebab tu sama aja di hujung dia. Ya, sama saja di hujungnya. Yang beza sekarang ni ialah sini saja, non baris bawah, non baris atas. Ya. Kalau dia mufrad, kita nampak jelas sebab ba mengambil baris yang berbeza. Tetapi kalau dia jamak, dia sama saja, ya. Yang kita mungkin tak perasan ialah nun saja, ya. Yang lain semua sama. Daripada awal itu semua sama. Dia ada hamzah wasal, sini pun ada hamzah wasal. Okey. So di sinilah kita kemahiran kita menggunakan Quranik vocabulary template yang saya bagi itu perlu ada, ya, nak membezakan dia, iaitu kita tengok acuan dia apa. Apakah acuan bagi, okey, yang keduanya yang ni wazan ke berapa, ya. Kena tahulah wazan ke berapa ni, sebab acuan dia mengikut wazan. Ya, saya buka acuan ni kan. Ni acuan kan. Kan dia ada wazan ni banyak. Ya. So persoalannya yang mana satu tu, ya? Yang mana wazan berapakah? Kita nak tengok acuan wazan ke berapa. Ya. Okey. Wazan ke-8. Ya, okey. So macam mana kita nak melihat dia wazan ke-8? Wazan ialah kita tengok ada penambahan ta, ya. Ni dia. Okey. 3 huruf akar dia jim, lepas tu non, ba. Itu 3 huruf akar, ya. Janaba. Okey. So kalimah ni ada penambahan ta. Selepas jim tu ada ta, sini ada ta. So bermakna dia wazan ke-8. Itu cara kalau kita sudah mengenal, ya. Kalau tak mengenal, kita pergi ke korpus tu, dia akan beritahu kita mana dia. Ni dia. Form 8.
Dia form 8 tu maknanya wazan ke-8 lah. Imperative verb tu maknanya fi'il amar. So sekarang kita tahu dia wazan ke-8. So sekarang ni kita pergi ke template ni. Lepas tu kita tengok wazan ke-8 ya. So yang kuning ni saya tukarkan warna dia supaya dia dapat membantu kita. Okey, ni blok bawah-bawah. Tukarkan biru. Kemudian kita tengok wazan ke-8. 1 dan fi'il amar. Okey, yang ni ialah acuan fi'il madhi. Yang ini acuan fi'il amar ya. So saya warnakan kuning supaya tuan-tuan dapat ikut apa yang saya maksudkan tu. Ya. Kedua-dua ni adalah wazan ke-8, dia ada penambahan ta. Tu dia ya. 3 huruf akar dia ialah fa, ain, lam. So dalam konteks tadi ialah jim, nun dengan ba. Ya. Tengok beza fi'il amar dengan fi'il madhi. Ini fi'il madhi, acuan dia ifta'ala untuk singular. Ifta'ala. Untuk amar dia ifta'il. Lam tu dimatikan tapi ain tu di baris bawah. Ini ialah hamzah wasal. Dua-dua ada hamzah wasal. Lepas tu dua-dua fa tu dimatikan ya. Lepas tu ta ditambahkan baris atas sebab dia wazan ke-8. So yang beza dia ain baris bawah dengan lam yang sukun. Tu je beza ya. Tetapi bila dia jamak, yang ni akan jadi apa? Ifta'alu, yang ni ifta'ilu. Jadi di belakang dia sama. Cuma ain saja yang membezakan madhi dengan apa? Dengan amar. Ya. So itu cara kita nak mengenal. So dia bukannya madhi, tetapi sebab disebabkan ain baris bawah, so huruf yang kedua di dalam kes tadi ialah huruf keduanya ialah apa? Nun. Huruf kedua ialah nun ya. Dia huruf akar dia jim, nun, ba. So nun ni yang berbeza huruf kedua. Sebab ain tadi mengambil baris bawah, jadi nun baris bawah. So bermakna kalimah tadi ialah fi'il amar dan bukannya fi'il madhi ya. Kalau fi'il madhi dia akan nun tu mengambil baris atas ya. Jadi wajtanibu bermakna dan jauhilah kamu semua. Dia perintah. Kalau madhi dia sudah memberi makna yang lain dan mereka telah menjauhi. Itu fi'il madhi ya. Dan mereka telah menjauhi. Itu ya. So dalam konteks ayat ni ya. So bermakna lain kali bila tuan-tuan melihat ya kes-kes macam ni sudah tahu nun baris bawah bermakna kata kerja ni ialah fi'il amar yang jamak ya. Jadi wa tu ila dan ijtanibu tu jauhilah kamu semua. Ya. Qaulaz-zur iaitu perkataan-perkataan yang bohong ya, yang salah, yang palsu. Ya, arahan di sini ya. So sini bukannya fi'il madhi ya. Kalau fi'il madhi dia jadi wajtanabu qaulaz-zuri. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dia akan bawa erti apa? Dan mereka telah menjauhi perkataan-perkataan yang palsu. Itu kalau kita beri makna kepada kalau dia bentuk fi'il madhi, beza dia apa? Nun saja. Ya. Nun baris bawah dengan nun baris atas ya. So bermakna sini pun nun baris bawah, bermakna sini pun adalah fi'il amar. Fajtanibu rijsa minal ausan. Maka ya, jauhilah rijsa ni ialah kekotoran ya. Jauhilah kekotoran daripada berhala-berhala ya. Maknanya jangan kita mendekati berhala sebab maksud apa Allah tu, berhala tu membawa banyak
kesesatan dan kesalahan dia diibaratkan sebagai kekotoran. Ya, jauhilah. Dan jauhilah juga kamu akan perkataan-perkataan yang palsu, ya, maknanya berbohong, cerita benda yang tak betul, cerita benda-benda yang lara dan sebagainya. Jadi ini perintah Allah dalam surah Al-Hajj. Of dalam konteks ni ialah semasa kita mengerjakan ibadah haji itu, maka kita kena berjaga-jagalah, ya, berjaga-jagalah perkataan-perkataan kita, perbuatan kita, ya. So itu untuk berkongsi dengan tuan-tuan, ya. Daripada kalimah-kalimah di dalam ayat tu, macam mana cara kita nak mengenalnya, ya. So, tapi kena mahir ni lah, ya. Kena mahir sebab dia akhirnya kita balik semula kepada rujukan yang terakhir. Kita akan tengok balik acuan ni, ya. Kalau daripada acuan ni kita boleh confirmkan status ataupun jenis-jenis kalimah tu dengan lebih tepat, ya. So acuan ni sangat penting untuk kita kenal. So apa kita buat untuk kalimah-kalimah tertentu, kita tukarkan saja 3 huruf akar dia. Yang tadi ialah huruf akar dia jim, nun dengan ba. Jadi ijtanaba. Yang ni ijtanib. Ya, ijtanib yang kita tuliskan tadi, mana dia? Di sini tadi. Ni dia. Jadi wajtanaba untuk singular. Bila jamak tambahkan waw alif ziyadah, jadi wajtanibu, ya. Okey, ini wajtanib. Ini so kalau nak masukkan jamak, kita boleh tambah fi'il amar yang majmu'. Min, jim, mim, waw, ain, ya. Okey, yang ni pun samalah. Yang majmu'. Jim, mim, waw, ain. So yang ni mufrad, yang ni majmu'. Ra majmu', ama majmu'. Okey. Ya, itu beza, ya. So agak minta-minta tuan-tuan boleh dapat, ya, mengambil sebab manfaat daripada pembelajaran ni, sebab akhirnya besok kita buat program dan kelas ni untuk apa? Nak mengenal kalimah, ya, dan mengenal kalimah dan boleh membawa erti kepada kalimah tu, ya. Okey, so sekarang ni kita sudah habis semua lam yang berbaris atas, ya. Sebelum ni semua kita sudah kupaskan, ya, yang baris atas. Sekarang ni kita pergi kepada yang lam baris bawah, ya, maknanya konteks sekarang dia adalah majrur, ya. So kita dah habis yang baris atas, habis baris hadapan, marfu' pun sudah, mansub pun sudah. Sekarang ni kita pergi kepada lam yang baris bawah, ya. Qaulihim, lam tu baris bawah. Ya, so kenapakah kes qauli lam baris bawah? Ialah kerana bila lam baris bawah bermakna qauli itu majrur, ya, majrur. So dalam konteks ni, kenapa dia jadi majrur? Kerana misla qauli ini adalah idhafah. Ya, idhafah. Okey, saya kopikan sini, bawa ke leksi logos tu untuk menerangkan, ya. Saya ambil sini, pergi ke sini. So yang ni boleh padam dah, ya. So ni semua kita dah betul boleh padamkan. So, kopi yang tadi. Okey. Okey, macam mana asal dia ialah okey, yang home ni tambahan, ya. Apakah asal kepada misla qaulih ni? Mungkin saya tunjukkan, ya. Asalnya ialah, yang ni asalnya ialah mislun. Ya, mislun macam ni. Dia dah kopikan sini, letak sini, lam tu sukun. Itu asal dia. Mislun. Misla ni asalnya ialah mislun. Ya, kemudian dia menjadi baris atas kerana dalam ayat tu dia juga dalam konteks maf'ulun bih, ya, la ya'lamuna misla. La ya'lamuna misla. Ya'lamu ni kata kerjanya yang menyebabkan mislan. Mislan akan menjadi baris
atas. So dia bertukar daripada baris hadapan ke baris atas. Itu asal dia. Jadi mislan. Kemudian ditambahkan qauli ni asalnya ialah apa? Qaulun. Asal dia ya. Kita penting kita untuk mengenal asal dia. Qauli ni asalnya ialah qaulun juga. Dia mesti marfu' dan tanwin. Itu asal sebelum dia bergabung ya. So saya nak gabung tu saya letakkan tanda tambah. Ini sebelum bergabung ya. Mislan, lepas tu melan bila ada lan isim yang mansub kena ada alif ya. Itu asal dia. Kena ada alif. Bila dia berfathah tanwin kena ada alif. Dia tak boleh tak ada alif. Jadi mislan ada alif. Qauli ni asal dia ialah qaulun. Ya. Lepas tu tambah dengan hum. Tu dia 3 tambahan ya. Sebelum dia menjadi him tu sebenarnya dia adalah hum ya. So kalau saya copy ke sini, letak di sini him tu, tukar saja ha tu kepada baris hadapan. Tu asal dia ya. Mislan qaulun dengan hum. Ni original kalimah sebelum dia menjadi idhafah. Kemudian dia membentuk idhafah dengan menggabungkan mislan dengan qaulun ya. So dia menjadi apa? Okey, saya buatkan satu-satu. Yang ni bila dia bergabung dia menjadi copy. Okey, bila dibuang ni dia mana dia bergabung. So yang ni adalah mudhaf, yang ni adalah mudhafun ilaih ya. Sekarang ni dah berlaku idhafah ni. So saya boleh letakkan ya, sekarang ni sudah menjadi idhafah. Alif dot alif fa ta marbutah. Sekarang ni dah jadi idhafah ni. Ya, yang atas ni belum lagi ya, itu kalimah asal. Sekarang sudah menjadi satu idhafah. So bila satu idhafah, okey, la ni tidak boleh mengambil tanwin lagi ya. Dia kena gugur tanwin, so dia akan hilang. Bila hilang tanwin, hilang hilang alif dia. Dia akan gugur alif. So dia menjadi misla sahaja. Dia mudhaf. Ya, kalimah yang pertama dalam idhafah tidak bertanwin, so dia akan gugur. Ya, kemudian yang ini mudhafun ilaih dia kena menjadi majrur. Dia tidak boleh marfu' lagi. So lam ni kena tukar baris. Ke baris bawah. Ya, tanwin. Itu dia. Misla qaulin. Itu dia idhafah yang pertama ya. So makna ini adalah apa? Idhafah yang pertama. Jadi dua idhafah di situ ya. Itu idhafah yang pertama, misla qaulin sebelum masukkan hum. Kemudian ada idhafah yang kedua, iaitu apa? Qaulun dengan hum ni juga idhafah. Dia dipanggilkan idhafah yang bertindih. So sekarang ni ada idhafah satu lagi. So saya kopikan ni, letak sini, tukar ni nombor 2. Ada idhafah nombor 2 pula. Idhafah nombor 2, dia tu daripada qaulun dengan hum ni dibentukkan menjadi idhafah. Ya, sedangkan qaulun tu asal dia apa? Ialah sinilah qaulin. Sebab dia dah menjadi mudhafun ilaih. Dan asal ini ialah hum. Ya. So qaulin ni adalah daripada sini ya, sebab bila dia membentuk mudhafun ilaih kepada misla, dia jadi qaulin, jadi sini jadi qaulin dengan hum. Ya. So yang ni apabila dia berubah, dia menjadi idhafah, bergabung, so apa jadi?
So lam ni tidak boleh mengambil tanwin lagi ya. So lam tu kena gugur, hilang tanwin dia, letakkan satu baris saja, qauli. So bila lam baris bawah, hum tidak boleh mengambil hum lagi dah. Hum kena tukar pada him. Ya. So di sini kena tukarkan kepada him. Jadi ha baris bawah. Itulah terjadinya kalimah qaulihim. Ya. So bila ini dhofah yang pertama, yang kedua, ini ialah dhofah yang pertama. So bertindih. So jadilah bila dia bergabung, jadi qaulihim ni kita tambah saja misla ni, jadilah misla qaulihim. Itu dia, misla qaulihim. So ini kita panggilkan apa? Idhofah bertindih. Ya, idhofah ni kita copy sini saja. 49. Idhofah bertindih kena pakai jawi ya. Dia tak ada itu bertindih. Boleh ya, Arab boleh. Kita pakai keyboard Arab ada sebab ba ada ba, ra, ta, ya, nun, dal, ya, ha. Dipanggilkan konsep ni panggil idhofah yang bertindih. Di mana bertindihnya? Qaulun ni memainkan dua peranan. Mula dia sini boleh tengok ya. Mula dia adalah mudhafun ilaih kepada misla, kemudian dia mudhaf kepada hib. Ya. Okey, semula ya. Dia pertama dia adalah mudhafun ilaih kepada misla dalam idhofah pertama. Dalam idhofah kedua, dia sudah menjadi qauli sebab dia hilang tanwin. Dia menjadi mudhaf kepada qaulihim dalam idhofah yang kedua. So qaulun ni memainkan dua peranan. Itu dinamakan idhofah yang bertindih ya. So masa tuan-tuan membaca Al-Quran kena hati-hati ya. Kena halusilah. Halusi kalimah-kalimah yang ada dalam Quran tu supaya dia dapat membantu kita mengenal ya kalimah-kalimah tu. Dalam ini konteks ni kita tengah bahaskan apa? Ayat yang ini ya, nombor 2 ni ialah ayat 113 Al-Baqarah ya. Kadzalika qala allazina la ya'lamuna misla qaulihim. Ya, demikianlah orang-orang yang tidak tidak berilmu ya, bercakap, berkata misla qaulihim, perkataan-perkataan yang mereka yang sama. Maknanya percakapan mereka yang bercakap itu sama juga dengan perkataan-perkataan orang lain yang tidak betul percakapannya. Itu yang dimaksudkan dalam ayat itu ya. InsyaAllah kita kunci sampai di sini saja. Yang ayat seterusnya sebenarnya ayat yang sama, cuma ayat lain saja ya. Dia ayat 118, maknanya ayat ni digunakan dua kali, 113 dan 118, dia konteks sama ya. Dia ini pun idhofah bertindih ya. So mungkin besok kita akan tengok kes qauli yang majrur dalam ayat-ayat yang lain, iaitu di mana sini semua baris atas, sini ya. Kita akan tengok wala yastahfuna minallahi wa huwa ma'ahum, itu sampai ujung dia, iaitu kes dalam surah An-Nisa ayat 108, di mana sekarang ni dia menggunakan majrur juga dengan lam yang berbaris bawah ya. So kita akan tengok satu-satu kes ni sehinggalah ke di hujung muka surat 1 ni ada sini minal qauli juga ya. So ini semua pun dalam bentuk majrur lah ni. Ya, ada bil qauli, ada minal qauli, yang ni ada qauli, semua tu lam yang berbaris bawah menunjukkan kalimah tu ada mengambil i'rab yang majrur ya, insya-Allah. Okey.
So kita sudahi perkongsian kita pagi ini di sini. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kamal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.